Hai, selamat datang. Hai, saya Natasha. Hai, saya pula Aisyah. Hari ini kami akan membentangkan satu topik yang sangat berguna buat anda semua. Kepentingan pemilihan pekerja. Mengapakah kita perlu memilih pekerja? Mari kita tengok kenapa pemilihan pekerja itu penting. Kenapa pemilihan pekerja itu penting? Ianya adalah untuk memastikan pekerja yang dipilih adalah bersesuaian dengan pekerjaan. Selain itu, pengetahuan, kebolehan dan kecekapan pekerja juga perlu bersesuaian dengan pekerjaan. Person job fit dan person organisation fit. Apa itu contoh person job fit? Baiklah, sebagai contoh situasi, bayangkan seorang pekerja yang mempunyai personality introvert, seorang yang pemalu dan tidak biasa berhadapan dengan orang. Jadi, pekerja seperti ini mungkin akan memiliki kesukaran dalam berurusan secara bersemuka dengan pelanggan maupun klien. Contoh person organisation fit pula bagaimana? Baiklah, contoh situasi person organisation fit pula, bayangkan pekerja baby boomer yang ingin menyertai syarikat di mana majoriti pekerja di dalam organisasi tersebut adalah Gen Y. Jadinya, situasi ini boleh mempengaruhi hubungan di antara mereka di dalam sebuah organisasi atau mengadakan jurang kerana generasi masing-masing mempunyai personaliti dan perspektif yang berbeza. Kepentingan pemilihan pekerja. Terdapat 3 kepentingan pemilihan pekerja, iaitu pertama, prestasi, yang kedua, kos dan yang terakhir adalah kewajipan undang-undang. Yang pertama, prestasi. Pekerja yang telah dipilih dan bersesuaian dengan kemahiran yang diperlukan dapat membantu menaikkan prestasi syarikat. Sebagai contoh, sebuah syarikat perniagaan memperoleh hasil jualan yang banyak selepas mengambil pekerja yang mahir dalam pengurusan pemasaran dan reka bentuk grafik. Yang kedua adalah kos. Apakah kaitan kos dengan pemilihan pekerja? Yang pertama, perbelanjaan dikeluarkan untuk mengadakan temu duga. Yang kedua, kerugian akan berlaku jika tersalah memilih pekerja dan pekerja berhenti dari syarikat. Yang ketiga, temuduga dan pengambilan pekerja baru melibatkan kos yang amat tinggi. Dan terakhir, pengeluaran kos meliputi pengiklanan jawatan, proses temuduga dan segala usaha untuk menjayakan proses temuduga. Yang terakhir adalah kewajipan undang-undang. Pengambilan pekerja haruslah mengikut undang-undang yang sudah ditetapkan dan dilaraskan. Undang-undang pekerjaan diwujudkan supaya tiada berlaku diskriminasi iaitu berlakunya keputusan berat sebelah dalam pemilihan pekerja. Majikan tidak sepatutnya memilih pekerja berdasarkan tanggapan pertama semata-mata. Untuk berlaku adil, beberapa ujian yang sama perlu dilakukan. Sebagai contoh, majikan seperti Honda akan melatih pemohon dengan meminta mereka melakukan beberapa tugas pekerjaan dan kemudian menilai calon sebelum mengambilnya. Selain itu, latar belakang pemohon juga perlu diperiksa. Terdapat 2 sebab utama untuk memeriksa latar belakang. Pertama, untuk mengesahkan permohonan maklumat, nama dan sebagainya. Yang kedua, membongkar maklumat palsu atau salah. Pengambilan pekerja yang cuai boleh menyebabkan pengurus mengambil pekerja yang salah dan mempunyai rekod jenayah yang boleh membahayakan syarikat dan pelanggan. Sebagai contoh, seorang pekerja di hotel memasuki bilik pelanggan untuk merompak. Apabila disiasat, pihak polis mendapati bahawa pengurus tidak melakukan pemeriksaan latar belakang pekerja tersebut dan tidak mengetahui bahawa pekerja tersebut mempunyai rekod jenayah. Oleh itu, pemeriksaan latar belakang pekerja perlu diambil berat dan diperiksa dengan betul. Pesanan terakhir, setiap pekerja yang dipilih mestilah bersesuaian dengan pekerjaan yang diminta. Terima kasih. Selamat Selamat maju jaya.